Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Salam Pesta Buku Selangor 2020. Masih bersiaran langsung di mana, Aidil? Di Shah Alam Convention Center. Ya, sempena Pesta Buku Selangor 2020. Kita ada bawa tetamu. Kita hari-hari bawa tetamu, Asma. Hari-hari kita bawa Tapi tetamu. hari ini tetamu ini akan menceritakan tentang topik yang bertajuk Seeds Malaysia, Usahawan Bumi Hijau. Yes. Sebelum kami berdua melayari lebih jauh, saya nak bagi ruang kepada Encik Razak. Yeah. Nama dah tahu, cuma Encik Razak nak memperkenalkan diri dan apakah itu Seeds Malaysia. Terima kasih Asma dan Adil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasihlah bagi ruang kepada Seeds Malaysia untuk memperkenalkan diri sikit dengan memperkenalkan apa yang kami buat. Seeds Malaysia ni sebenarnya adalah satu kata orang tu movement ataupun pergerakan di mana kami bergabung dengan mereka-mereka ataupun penggiat-penggiat yang khusus menikmati ataupun mengalami kehidupan kelestarian hidup. Jadi kami ini bergabung dah bertahun-tahun kami buat kerja-kerja sedemikian. Macam saya dan isteri saya ni, kami sebenarnya pereka. Kami buat design dan sebagainya. Tapi kami nampak banyak perkara yang kami boleh selitkan dari segi kehidupan kami untuk melestarikan kehidupan kami. Jadi kami gabung dengan orang lain dan sejurusnya kami juga dalam pertanian. Jadi kami tengok apa yang dalam pertanian tu boleh diubah suai daripada tradisional sampai ke non-tradisional kata orang tu. Sebab dulu dia orang kata tradisional tu sepatutnya pakai chemical dan sebagainya. Yeah. Kami ni sekarang ni nak ubah balik. Kalau kita tukar benda tu. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya sebenarnya non-tradisional lah, terbalik. Yeah. Orang lama dulu sebenarnya buat tanaman tanpa chemical. Jadi kami nak balik ke tradisional sebenarnya. Itulah. Saya suka nak tahu Seeds Malaysia ni dah berapa lama? Soalannya bagus. Seeds Malaysia ni sebenarnya kalau nak tanya saya lah, saya dengan isteri saya daripada mula college di UiTM dulu memang dah berminat dengan kelestarian hidup. Jadi dekat situ kami mulakan isu-isu yang kami boleh bertengahkan dalam bentuk desain, dalam bentuk kehidupan seharian dan sebagainya. Tapi dalam lingkungan 1998, 99, 2000 tu bila kami tengok banyak isu-isu yang menjadi isu yang dibangkitkan dalam dunia kan, climate change dan sebagainya, pergolakan tu menekan kita mencari lebih dalam apa lagi yang kita buat. Daripada situ kami dah mulakan research sendiri dan kajian sendiri. 2010 kami mulakan establish ni, Seeds Malaysia 2014. Jadi dari dulu sampai sekarang masih lah. Maksudnya dah lama lah. Alhamdulillah, idea tu dah ada dah. Dah ada lama. Kalau dari segi local isunya, apa yang Cik Razak paling risau yang menyebabkan tercetus Seeds Malaysia ni? Itu sebenarnya soalan konsep tu sebenarnya, Asma. Kalau kita tengok di mata dunia lah, climate change ni dia atas dasar environment di tempat masing-masing. Di tempat kita ni di tropical belt kata orang tu, khatulistiwa tu, sebenarnya abundance of biodiversity tu memang banyak. Jadi kita ni bertuah kerana Allah Ta'ala jadikan tempat kita macam ni. Kita punya zone kita. Pendekatan bila kita tengok benda tu kita lambat sikit. Kita ingat kita masih ada banyak. Kita ingat kita masih ada air bersih yang banyak, hutan yang banyak dan sebagainya. Tapi kita lupa sebenarnya benda tu kita ni the last belt. Di khatulistiwa tu kita ni yang terakhir. Di mata dunia ni dah campur aduk, dah rosak lah kata orang tu ya. Itu yang merisaukan saya sekarang ni lah ya. Ya, betul. Maksudnya macam kita tengok kepada keadaan bumi kita sendirilah, dengan climate change apa semua. Okey, jadi saya nak tanya, Seeds Malaysia memfokuskan kepada kategori yang mana tu? Adakah pelajar sekolah ke ataupun suri rumah ke? Macam mana? Kami sebenarnya dah lama lah buat perkara-perkara kecil ni dan kami telah banyak mentargetkan komuniti-komuniti yang kami rasa boleh dipertengahkan. Tapi kami nampak lah dah lepas beberapa tahun yang kami buat ni, golongan muda adalah sasaran kami ya. Golongan muda ya. Atas dasar satu je. Kita ni yang tua-tua ni lembab sikit, agak susah sikit untuk mempertengahkan idea-idea yang mungkin kita rasa
dah tak boleh pakai, ataupun kita rasa menyusahkan diri kita. Kita punya conditioning tu dah terlampau, kata orang tu dah terlebih-lebih. Jadi golongan muda ni lebih peka, lebih pandai menganalisakan benda tu. Jadi dia senang nak buat decision dia. Okeylah, kalau kita merosakkan dunia, kita selamatkan air. Jadi kami punya pendekatan sekarang ni, kami target generasi muda melalui community leaders. Mereka yang boleh menjadi peers ataupun yang boleh mengajar kaum-kaum tribe-tribe dia orang ni, kita ajar dia orang supaya dia orang boleh ajar balik dia punya community ni. Itu target audience kita. Target dia adalah untuk bagi kefahaman lah kepada golongan muda ni. Ya, saya betul lah Dil. Betapa pentingnya alam sekitar ni. Betul kan? Betul. Dan secara tak langsung juga kita membentuk satu budaya pandang, jangan tengok sampah tu kotor. Betul tak? Betul. Jangan tengok satu benda tu kotor, tapi sebenarnya benda tu boleh diguna pakai. Betul. Kita kena ingat, kita duduk di dunia ni, kita akan ada generasi penyambung lagi dan lagi. Jadi saya nak tanya Encik Razak, apa cabaran sepanjang Encik Razak menceburi bidang ni? Sebab Encik Razak daripada designer. Ya, jadi betul. apa cabaran ni? Cabaran ni sebenarnya banyak, Aidil. Sebab kita ni pelbagai experience kata orang, bila kita besar di kita dengan pelbagai pengalaman dan sebagainya, banyak cara-cara yang kita tak terlepas pandang kata orang tu. Jadi cabaran yang utama tu sebenarnya, orang kadang macam kita lah, kita dah tahu benda tu tak betul, tapi because of the conditioning tu, kita cari jalan untuk membetulkan benda tu sebagai macam okeylah, benda tu masih boleh buat. Itu cabaran kita lah yang kita nampak ni, nak mempraktikkan benda tu secara habitual, secara jadikan dia berterusan. Istiqamah lah kita kata. Yes. Yang tu yang cabaran yang selalu susahnya. Untuk kita sendiri, kita kadang-kadang kita punya habit ni makan masa lama untuk membuang satu habit yang buruk. Jadi kita kena terima hakikatnya, kita kena cuba memberi informasi dan konsep yang sedemikian. Lepas tu kita boleh mentor dia orang sedikit sebanyak supaya dia orang boleh faham dan terima sebagai satu habit. Lepas tu kita let go. Bila kita lepaskan, insya-Allah kita nampak. Tapi dalam masa pada kita let go tu, ada pemantauan tak? Memang pemantauan tu tetap kena ada, sebab banyak halangan-halangan atau apa-apa yang kami kedalkan. Kalau dalam bahasa Inggeris tu the drift tu, macam kalau you berdua ajar saya sesuatu benda yang saya tak tahu, okey saya dah terima. Bila saya balik ke rumah, the drift kat rumah tu lain. Oh Razak, you kena minum air banyak-banyak gula ni. Jadi saya terikut nanti drift dia. Ya, betul. Itu yang selalunya menyusahkan diri sendiri. Ya, panjang lebar tu. Ya. Dikabarkan tadi sebelum bermulanya session tu, Cik Razak ada terang kat kita orang. Betul. Buku yang saya pegang di tangan saya ni, diperbuat daripada batu. Batu sebenarnya. Agak menarik, tapi saya tak nak kupas. Saya nak bagi Cik Razak. Memang menarik. Sebab apa? Buku daripada batu. Kita tengok sehelai kertas je. Masa Aidil buka tadi, dia hidu buku ni. Tak tahu kenapa dia hidu. Saya ingat dia ada berlainan bau ke apa kan. Tapi bila saya bau, dia ada bau batu sebenarnya. Betul. Ada bau batu. Ada bau batu. Okey, Cik Razak boleh terangkan? Cik Razak boleh cerita sikit tak pemprosesan buku? Buku ni memang buku, kata orang tu reka bentuk buku yang kami sayang lah. Atas dasar banyak dasarnya. Satu, sebab kita tengoklah pendekatan kita, lagi-lagi kita gunakan material-material ataupun bahan-bahan yang kita dah biasa sangat. Tapi bila keluar macam ni, sebenarnya kertas-kertas macam ni adalah memberi satu alternatif kata orang untuk kita mencari jalan menyelamatkan dunia ni. Jadi bila katalah buang sisa-sisa buangan di kuari tu, kalau kita tak guna, dia buang aja, dia tolak aja tepi-tepi tu. Jadi sisa-sisa tu akan pergi ke sungai dan sebagainya. Ya, jadi menjahanamkan sungai pula. Jadi dia orang ni dah ambil sisa-sisa tu, dia tumbuk sampai halus, dia bancur dengan damar-damar pokok, tree resins. Bila dah bancurkan dia tu, dijadikan kertas ni. Jadi kertas ni sebenarnya adalah kertas-kertas batu, macam sandpaper. Bila daripada sandpaper ataupun batu, kalis air jadi waterproof. Masuk dalam air boleh tulis dan draw dan sebagainya. Kita nak buat pemutihan. Betul tak dia kalis air? Boleh. Sebelum saya nak tanya Cik Razak, yang menghancurkan batu-batu tu, yang mencampurkan dengan damar tu semua memang kerja Seeds Malaysia lah? Tak. Yang ni bukan produk kami. Okey. Ya. Ni produk ni design
khususnya ataupun direka di 7 negara lain. Kita menerima alternatif ni sebagai satu alternatif yang mencabar dunia percetakan. Selama ni dunia percetakan gunakan kertas-kertas yang dibuat dari pulp atau dari pokok. Lepas tu masuk ni mereka-mereka yang peka buat FSC, pokok-pokok yang stewardship, jaga pokok-pokok. Tapi kami tengok yang ini alternatif yang bagus. Dia macam electricity lah. Bila kita asyik gunakan alternatif current ni, bila ada DC ataupun solar ataupun alternatif lain, ramai yang nak tolak, tapi sebenarnya itu yang paling baik. Ya, betul. Okey, kita mulakan demonstrasi. Curah aja. Curahkan je. Lelok kena Tuang kata ni. Tuang-tuang. Tuang je. Tuang lagi. You ambil, saya tuang balik, you draw atasnya. Pencil ni, dalam air tu you boleh lakarkan. Dia masih boleh. kamera boleh fokus. Boleh tengok. Walaupun dah dikenakan air, masih lagi boleh ditulis atas ni. Dan boleh boleh iris. Kita nak iris dengan jari kita sahaja. Sebabnya apa? Yang ini carbon. Carbon bila berkena dengan air tu dia partikel lah kan. Tapi kalau you gunakan ballpen, you tahu tak ballpen tu waterproof? Okey, itu satu you tak tahu. Okey, sebenarnya ballpen tu direka untuk waterproof. Alright. Kalau you kecil lagi lah, you're still young. Kalau macam kita ni, kita ingat big pen dulu-dulu. Advertising dia dulu, dia ambil ballpen tu, dia masuk, dia draw, masuk dalam air, keluar balik. Sebenarnya itu waterproof. Jadi dengan ballpen masih boleh guna. Charcoal boleh guna. Felt pen tak boleh. Yang basah, ada ink tak boleh. Macam marker semua. Marker permanent pun tak boleh pasal dia felt base kan. Kalau ke apa nanti dia dissolve pula kan bila masuk air. Betul, dia dissolve. Dah pun terbukti. Water resistant. Water resistant. Jadi saya nak tanya lagi. Ini sahaja ke produk-produk yang diideakan untuk diguna pakai atau ada lagi? Banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya. Sebabnya kami ni designer, jadi kami selalu carilah perkara-perkara yang kami boleh mempertengahkan. Seperti buku ni direka, dicetak dalam lingkungan 2010 di IGM dulu, di mana masa tu mantan Perdana Menteri kita mengatakan kita kena turunkan data GDP carbon index tu ke berapa persen, 30 ke 40%, saya dah tak ingat. Tak ada orang yang tahu. Jadi kami buat research, kita ambil selama lebih kurang setahun, interview lebih kurang 50 orang Malaysia di tanah air kita ni, apa dia orang buat. Lepas tu kita cetak buku ni. Dia merangkumi 8 industri yang boleh, kalau you baca buku ni, industri production, apa dia buat boleh mengurangkan carbon footprint kita dan sebagainya. Ini design kita lah. Okey. Design yang baik ni sebenarnya. Alhamdulillah, betul. Boleh kata lengkap lah. Lengkap. Bukan lengkap secara tu saja, Adil dan Asma. Kita juga bekerjasama dengan pencetak kita yang eco-sustainable printer dan juga pihak-pihak tertentu seperti SIRIM, di mana SIRIM boleh kira dan audit kita punya proses buat buku ni sampai ke tahap electricity saya dia pakai berapa banyak, minyak saya berapa banyak, dan bila dia convertkan kepada carbon footprint tu, dia akan keluarkan satu audit yang mengatakan, Razak, awak dah merosakkan dunia ni berapa kilogram. Sampai ke tahap tu. Lepas tu dia kata, kalau you nak tanggung balik, you kena tanam 60 pokok. Jadi bila kita dah tahu tu, kita berusaha untuk tanam pokok pula lah. Jadi kami ni giat menanam pokok di merata-merata tempat di Malaysia ni. Giat menanam pokok di merata-rata tempat? Yes. Boleh nak tahu tak antara tempat-tempatnya tu? Saja kita nak tengok. Antaranya. Kalau kita punya rekod sekarang ni, di Kuching kita tanam 2,200 pokok dalam masa sikit tu, banyak 15 minit. 15 minit. Kita atur semua, kita tanam dalam 15 minit. Saya rasa mungkin 17 minit lah. Pasal kita tanam banyak-banyak kan. Tanam pokok-pokok hutan. Sekarang ni saya ada akses biji-biji merbau. Tahu pokok merbau? Pokok merbau tu? Pokok Malaysia. Iya. Mantan Perdana Menteri kita, Tun Mahathir dah announce pokok-pokok Malaysia ni. Jadi kita dah dapat lebih kurang berpuluh ribu lah benihnya. Kita dah mula propagate benda tu. Kami nak galakkan orang awam menerima hakikatnya kita kena tanam pokok ni. Pokok merbau. Merbaunya. Jadi kita akan berkolaborasi satu Malaysia ni, kalau boleh kita nak tanam seberapa banyak pokok-pokok merbau ni. Untuk jadikan gene bank. Jadi itu di antara kita kata antara usaha-usaha lain
yang Cik Razak dan angkatannya Betul, angkatan yang bersubahat kata orang kan. sebab bekerja sama, Ya, bekerja sama. dalam menyelamatkan alam kita ni. Okey. Aidil, kita ada soalan dari viewers Daripada kita. Facebook. Jangan Ya, diabaikan silakan, mereka. silakan. Okey, dari Najah Jamaluddin, terima kasih kerana bertanya. Buku tu boleh beli ke? Berapa harganya? Yang ni saya rasa buku ni. Boleh. Kat belakang. Buku ni ada ISBN dia. Kalau you tengok Oh. title dia, Ada Nusantara Island Underwater Notebook. Jadi kalau you key in, you akan dapat dia punya ISBN dia kat tengah tu ya. Kami jual dalam harga RM45 senaskah. Dia adalah buku notebook yang boleh dilakar, dicetak, tulis dan sebagainya. Dan boleh recycle balik. Kalau you dah habis ni, you recycle as paper. Itu di Malaysia. Di Malaysia. Di Sabah dan Sarawak RM50. Ya saya. Betul kan? Ringgit. Kita ada juga di soalan di Facebook Abam Live. Rajin betul Abam bertanya. Ada jual buku ke di PBS 2020? Ya. Kenapa tidak punya? Pasal ini sebenarnya dianjurkan dalam Pesta Buku Selangor ni 2020. Betul, Jadi betul, banyak buku-buku yang kami bawa ni memang kami nak galakkan jual supaya orang boleh memahami sikit apa yang dia boleh buat. Kalau betul minat, hubungi kami akan tunjuk lagi apa yang kami buat di training center kami di SITS Malaysia di Kelang. Pilih aja apa yang rasa nak buat, lepas tu kami tunjuk aja. Kalau nak berpanjangan sikit, kami boleh buat proses mentoring supaya dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu kita boleh lepaskan supaya anda semua boleh buat apa yang anda nak buat secara lestarinya. Oh, okey. Okey, saya rasa SITS Malaysia ni Aidil memang sangat-sangat orang kata bermanfaat kepada kita punya masyarakat. Terima kasih. Tapi saya nak tanya juga, SITS Malaysia ni dipromosikan di mana lagi? Mungkin juga ada yang baru-baru lagi mendengar tentang nama SITS Malaysia. SITS Malaysia benda tu. Betul. Sebenarnya kami ni rajin buat benda-benda yang kami rasa mustahak buat, tapi kita punya social internet dan sebagainya kurang sikit. Yang paling ketara kami punya Facebook lah, SITS Malaysia. Kalau key in dapatlah SITS Malaysia di Kelang tu. Dia banyak pictorial atau bergambar. Kami juga masukkan sedikit sebanyak cerita-cerita macam mana nak buat perkara ni. Jadi kita kongsi maklumat tu supaya ramai lagi boleh mendekatkan diri dengan kehidupan kelestarian. Kita mendekatkan diri dengan kelestarian. Betul. Yang Cik Razak tekankan tadi tu. Kita ada soalan daripada Facebook. Ni rasanya dia dah nak jadi tim SITS ni. Okey, alhamdulillah. Yang mana nak join nak dah. dirah. Pihak tuan ada buat penanaman pokok di tempat persendirian kalau dia minta. Sudah semestinya. Kami kalau cakap je tanam pokok, insyaAllah mana-mana. Dia punya semangat tu dia dah bangun. Kalau cakap cerita pokok lah, sebabnya tahu apa? Kalau tengoklah dalam banyak-banyak benda yang kita boleh buat sekarang ni, penanaman pokok adalah nombor 1. Ya, betul. Kalau semua orang dalam Malaysia ni 27 million tanam pokok, insyaAllah kita punya negara ni akan lebih manfaat daripada climate change tu, lebih resilient kata orang tu. Dengan satu syarat saja, tanam pokok. Jadi kami nak mempertengahkan tanam pokok tu. Jadi kalau mana-mana nak tanam pokok, insyaAllah telefon je, berhubungi kami, kita selitkan dalam program-program Sebab kami. dengan pokok lah bermula segala-galanya. Betul. Sebenarnya. Pokok memberi oksigen. Pokok memberi oksigen. Betul. Ya. Betul. Dalam masa yang sama pokok juga membanyakkan haiwan-haiwan boleh duduk dekat dia. Betul tak? Betul. Betul sangat tu. Memelihara biodiversity kita. Ya, betul. Betul Memelihara sebenarnya. biodiversity. Ada Okey. lagi soalan daripada Ada Facebook. Fawaz Mio. Fawaz Macam Mio. kenal Fawaz Mio ni. Macam Okey. kenal dia. Berapa peratus rakyat Malaysia tanam pokok? Soalan tu boleh saya bagi tak boleh percentage. jawab. Sebab dia kualitatif tak? Betul, Kualitatif. kualitatif. Tapi saya rasa agak kurang sikit lah. Jadi kami nak cari jalan macam mana lagi nak menarik perhatian mengenai penanam pokok ni. Sebagai contoh lah, yang ni kami dah berhubung dengan ataupun ladang kami ada satu di Sungai Dua Karak. Jadi kami ni satu kaki di sana, satu kaki di Selangor. Di sana YB kami ni dah berniat, dah pasang niat nak tanam 1 juta pokok dalam masa 10 tahun ni. 10 tahun. Jadi kami dah memulakan program dengan sekolah-sekolah untuk keluarkan mereka menjadi nursery. Jadi kami nak pastikan pokok-pokok tu ada bersama rakyat Malaysia. Jadi soalan dia percentage tu akan meningkat dengan adanya penuntut sekolah atau budak-budak sekolah ni mula berjinak menanam pokok, sama ada pokok yang dia boleh makan buah-buahan dia ataupun pokok-pokok nadir seperti hutan-hutan dan sebagainya. Pokok kayu. Dan juga Betul. pokok tu dia boleh
bila ada hasil boleh juga dia ambil hasil tu. Betul. Untuk jadikan Betul. usahawan, untuk Betul. jadi bidang perniagaan. Betul. Memang Ya, betul. betul. Adalah. Memang Ada adalah. banyak. Asalkan pokok semua boleh. Allah Taala dah kata benda tu. Berjinak-jinak tanam tanaman. Ya, Berbakti ya, kepada betul. tanah. Membakti kepada tanah. Bila Berbakti dia dah kepada sebut tanah, tu, ya, betul. adalah dia punya hasil. Nampak saya aak dah tu. Saya nak cakap. Betul-betul. Saya pernah dengar ada satu ulama cakap, dia kata bila kita tanam pokok, sebenarnya kita tengah tanam satu hamba Allah yang kuat berzikir. Masya Allah. Memang betul. Pokok Terasa tu di hati. sebenarnya Betul. Sebenarnya pokok tu betul. sebenarnya sedang berzikir. Betul. Jadi bila kita berbakti pada tanah, kita menghidupkan satu lagi makhluk Allah Taala yang berzikir. Bila dia berzikir, bumi kita pun akan aman, damai. Betul. Bayangkan Aidil Asma, bila kita dah tak ada, pokok tu kalau masih ada, bertahun-tahun dia berzikir untuk kita. Bertahun-tahun. Dan binatang yang menetap kat situ makan dengan dia, berteduh dengan dia, berzikir juga, benda tu akan balik kepada Berbalik, kita. ya betul. Saya Sampai yakin kita. pada permulaan Asmah mesti orang akan pelik. Apalah dia orang ni buat. Jadi masa tu apa yang Cik Razak, mesti kita kata cabaran lah, part of cabaran lah. Adakah masa tu Cik Razak membantah apa yang diorang cakap atau Cik Razak terus buat je? Saya terkenang jugalah soalan tu pasal ramai dululah masa kita mula daripada designer pergi ke pergi ke pekebun kata orang tu ataupun as a farmer. Ramai termasuk kaum keluarga kami bertanya, betul ke you all nak buat macam ni, Razak, Intan? Betul ke duduk dalam hutan buat benda-benda macam ni? Pada kami mungkin kami diberi blessing ataupun nikmat dapat nampak apa yang kami nampak. Allah Ta'ala tunjukkan kat kita. Bila dah tahu tu, dah nampak tu, dia jadi macam kata orang tu wajib kena buat. Kau tak buat tu, dia rasa macam risau, salah dan sebagainya. Jadi kami buat je lah. Kalau you rajin jumpa dengan isteri saya Intan tu, dia memang macam tu, asyik buat dia. Cakap apa pun tak apa, dia buat. Siang malam dia akan buat je. Jadi alhamdulillah lah kami tekad nak buat macam tu. Sekarang ni nampak sikit hasil dan ramai juga yang boleh kata orang tu jom buat sekali dan sebagainya. Ramai Mula ada kawan-kawan. kesedaran lah. Ramai, betul, ramai. Awareness tu dah mula meningkat. Awareness tu dah lah. mula meningkat. Ya, Tengok alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Saya pada tadi nak elak daripada Itulah. benda ni. Ini Tapi Apa yang kita menghormati tetamu kita. Saya boleh. takut sebenarnya. Saya memang nak buat cabaran kejap lagi. Ma. Kalau ni lah Allahu cabaran you, Akbar. lalat BSF ni ataupun soldier hitam ni dibela oleh kami dalam keadaan factory kata orang lah, control environment. Jadi kita monitor apa yang kami bagi dia makan dan sebagainya. Jadi makanan-makanan ni semua makanan yang kami rasa agak selamat. Tapi macam mana pun kita masak juga. Kita masukkan dalam Itu yang oven. dia kaku tu keras. Betul. Jadi segala benda yang kata orang tu kuman dan sebagainya akan mati dalam proses masakan tu. Sebenarnya benda ni khusus untuk buat makanan ternakan, ikan, makanan ayam dan ternakan, sebagainya, ya. itik dan sebagainya lah. Tapi atas dasar kita dah masak benda tu betul-betul masak. Ya. Jadi benda tu dah tak ada dia punya kata orang tu germs lah. Tapi nutrien dia masih tinggi dengan protein sebanyak antara 35% hingga 45%. Banyak tu. Tinggi dengan protein. So, bila you rasa tu, you belum makan, you rasa tu, nanti you cakap kat saya, apa rasa dia? Ya, Baru ini kita tahu mulalah sama ada cabarannya. protein tak protein. Cuba, silakan. Okay. Bismillah. Okay. Ni kalau kamera boleh fokus. Fokus kat dia. Fokus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ulat dia. Nampak Saya ulat? sampai Nampak gigil lah pegang. Ambil satu Pakai. je, Adel. Okey. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Seriously dah dia macam kuaci. Kena gigit. Rasa macam kuaci. Ya. Betul. Kan? Kuaci, kacang adalah protein. Ya, betul. tak? Ya. Jadi ni sebenarnya protein. Betul? Rasa dia rasa kuaci. Macam Amboi, cornflakes. Macam makan popcorn ke? Macam betul. Banyak Rasa dia sebenarnya macam soya pun ada. Betul. Ya. Soya tu apa? Protein. Protein. Ya, betul. Soya atau protein. Ya, Ini betul. sebenarnya rasa protein. Okey, kalau Jadi boleh sebelum sejak Asma, boleh kongsikan tak cara macam mana nak masak dia? Oh, senang aja. Kami ada industrial oven yang kami masukkan. Industrial oven tu dia ada dia punya gauge dan sebagainya. Kita masak dalam lingkungan 100 hingga 115 degrees. satu hingga Jadi satu. segala kelembapan dan sebagainya akan hilang. Dia melalui proses ni keringan dan juga segala kuman akan matilah. Jadi kita turunkan balik. Jadi kita Memang jadi- confirm lah kuman tu mati kan?
InsyaAllah mati. Kalau 110 tu mati semua. Rasa Tak ada benda yang 110 tu. hidup. Ya betul. Yelah, betul. Betul. Ni okey, kalau tuan-tuan puan-puan datang ke Pesta Buku Selangor ni, kita ada Seeds Malaysia punya booths. Betul. Okey, dan South Entrance ni. yes, dan antaranya dia mempromosikan untuk kita try this. Jadi boleh Cik Razak bagi tahu tak, mungkin ada simboliknya sebenarnya kenapa kita offer untuk cubalah rasa. Sebenarnya kalau tengoklah dari segi kebanyakan approach orang, jarang. Tak ada dah. Kalau kita tengok approach ramai pengusaha lah, jarang dia orang nak galakkan makan. Bagi kami, kalau kita confident benda tu, kita kena cuba berkongsi dengan orang. Bukan niat nak mengenakan orang. Ya, betul. Nak lonjatkan sikit the concept of sebenarnya inilah natural food. Ya, betul. Kalau tak percaya, pergi ke tempat-tempat lain. Kalau tengok di serantau Southeast Asia ni, dia orang makan belalang dan sebagainya. Kita pun dulu makan belalang. Saya pernah makan belalang di Alosa dulu. Jadi benda-benda ni sebenarnya tak salah. Belalang boleh makan. Betul. Betul. Asalkan benda tu jangan dalam gulungan haram. Ya, betul. Benda tu tak boleh makan. Jadi katalah benda ni kita bagi makanan yang haram, kita tak boleh makanlah dulu. Kita kena proses 2 bentuk baru kita boleh kategorikan dalam bahan yang selamat. Jadi benda ni masih dalam kategori yang kita rasa boleh berkongsi. Jadi simbolik dia nak tunjukkan kesedaran kepada orang sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang kita kena tahu, banyak lagi makanan-makanan yang akan jadi kata orang Mak Saleh future food yang kita kena fikir. Because bahan-bahan ataupun makanan yang sekarang ada sebenarnya bukan makanan yang betul. These are real food. Apa yang kita tanam secara sendiri are real food. Jadi kita nak tekankan cari real food. Ya, okey. Itu macam mana nak Mencari memastikan real food. ulat ni keluar? Itu kena datang khusus datang khusus lagi. lagi. Datang khusus banyak nak cerita. sebab dia akan banyak lagi nak cerita. Di Kelang Di Kelang. Okey, Kampung jangan Jawa lupa, Kelang. datang Kampung Jawa Kelang. Dia orang akan terangkan dengan lebih terperinci dan lebih lanjut macam mana nak buat ulat ni keluar. Betul. Ada banyak lagi yang Tuan Razak akan kongsikan di dalam kelas tu lah. Dalam session tu. Saya rasa ada soalan di Facebook. Ya, kita ada soalan dari Syazmin Saleh. Ada perbezaan dari segi kualiti haiwan ternakan ke kalau bagi ulat ni untuk haiwan ternakan berbanding makanan biasa? Okey. Kalau dari segi kualiti dia, sebenarnya yang ini paling antara makanan semula jadi yang paling tinggi mengandungi protein tu. 35 hingga 45% tu memang tinggi. Saya ni penternak kambing. Kalau penternak kambing tu tanam pokok rumput-rumput Napier dan sebagainya. Napier antara 14 hingga 21% protein dia. Yang ini 35 hingga 40. Jadi 2 kali ganda. Jadi bagi kami ini adalah paling senang kalau kita buat nak supply the protein content into their bodies. Yang paling cepat lah tapi kambing perlukan serat, jadi kena bagi rumput juga. Tapi kalau